Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 yang sedang mengikuti program E-Belajar Matematik tingkatan 3 bab 5 Nisbah Trigonometri. Saya Cikgu Nur Fazia binti Lumi dari SMK Methodist ACS Melaka. Hari ini kita akan belajar bab 5 dengan tajuk Nisbah Trigonometri, di mana standard kandungannya 5.1 sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Di akhir pengajaran nanti diharapkan murid dapat mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga. Murid-murid bolehlah bersedia dengan nota dan buku teks. Sila rujuk buku teks muka surat 106. Okey, murid-murid, kenapa kita belajar nisbah trigonometri? Okey, nisbah trigonometri ini membolehkan masalah berkaitan panjang, tinggi dan sudut dapat ditentukan dengan menggunakan segitiga bersudut tegak. Konsep trigonometrik boleh digunakan dalam bidang pelayaran, dalam bidang penerbangan, kejuruteraan, astronomi, pembinaan dan sebagainya. Okey, murid-murid, apakah nama bangunan ini? Cikgu pasti semua murid tahu nama bangunan ini. Bangunan ini adalah bangunan KLCC di Kuala Lumpur, antara bangunan yang tertinggi di dunia. Bagaimana kita hendak mengukur ketinggian bangunan ini? Ketinggian sesuatu objek yang sukar diukur seperti bangunan atau gunung boleh dihitung ketinggiannya dengan menggunakan konsep trigonometri. Ketinggian bangunan itu boleh dihitung apabila jarak dan juga sudut dongak diketahui. Murid bolehlah rujuk buku teks muka surat 108. Marilah kita ingat kembali pelajaran tingkatan 1 yang berkaitan dengan bab ini, iaitu teorem Pythagoras. Okay, dalam sebuah segitiga bersudut tegak, kita mempunyai 3 sisi, di mana kita namakan sisi itu A, B, C. C merupakan sisi yang terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak. Okay, C itu dinamakan hypotenuse. Okay, adakah dua sisi yang lain iaitu A dan B juga mempunyai nama khas seperti hypotenuse? Ya, dua sisi ini mempunyai nama khas berdasarkan kepada kedudukan sudut tirus yang diberi. Marilah kita mengenali dua nama khas itu. Murid-murid, mari kita mengenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hypotenuse. Murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 108. Perhatikan kepada raja 1, iaitu sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Garis PR bertentangan dengan sudut tegak dikenali sebagai hypotenuse. Kedua, kita lihat kedudukan sudut tirus yang diberi pada raja ini, iaitu sudut X atau dikenali sudut R, atau kita panggil PRQ atau sudut QRP. Sudut yang bertentangan dengan garis PQ dikenali sebagai sisi bertentangan. Sudut yang bersebelahan dengan garis QR dikenali sebagai sisi bersebelahan. Kita perhatikan pula rajah yang kedua, iaitu sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Garis yang bertentangan dengan sudut tegak
iaitu PR dikenali sebagai hipotenus. Okey, di sini kita lihat kedudukan sudut tirus yang diberi pada rajak ini, iaitu sudut Y atau sudut P atau sudut QPR atau sudut RPQ. Sudut yang bertentangan dengan garis QR dikenali sebagai sisi bertentangan. Manakala sudut yang bersebelahan dengan garis PQ dikenali sebagai sisi bersebelahan. Maka murid-murid perhatikan perbezaan antara sudut yang diberi di sini. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 109, contoh 1. Cikgu akan bacakan soalannya. Kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus. Berdasarkan sudut yang diberi dalam jadual di bawah untuk semua segitiga bersudut tegak berikut. Okey, dalam gambar rajak ini, segitiga yang diberi adalah segitiga bersudut tegak ABC. Okey, di sini kita ingin mencari sisi yang dipanggil sebagai hipotenus, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okey, langkah 1. Sisi yang bertentangan dengan sudut tegak yang dipanggil sebagai hipotenus adalah garis AC. Kedua, untuk mencari sisi bertentangan atau sisi bersebelahan, kita lihat kedudukan sudut tirus yang diberi. Dalam soalan ini, sudut tirus yang diberi adalah sudut BAC. Kita tandakan di manakah sudut BAC. Maka, sisi bertentangan dengan sudut A adalah garis BC. Manakala, sisi bersebelahan dengan sudut A adalah garis AB. Jika segitiga yang diberi adalah segitiga yang sama, maka hipotenus dia adalah sama, iaitu garis AC juga. Tetapi di sini kita lihat kedudukan sudut tirus yang diberi. Kali ini sudut tirus yang diberi adalah BCA. Kita tandakan dulu sudut BCA. Maka sisi bertentangan dengan sudut C adalah garis AB dan sisi bersebelahan dengan sudut C adalah garis BC. Okey, di sini kita lihat sedikit tentang kesalahan yang kerap pelajar lakukan. Okey, apabila pelajar menulis garis BC ataupun AB, pelajar dinasihatkan supaya tidak meletak koma di tengah antara B dan C kerana dia memberi maksud yang berbeza. Maksudnya akan menjadi titik B dan titik C. Jadi apabila pelajar menulis garis BC, tidak perlu meletakkan koma di antaranya. Ini menyebabkan pelajar tidak dapat markah penuh. Okey, murid-murid lihat pula soalan 1C, iaitu dua segitiga bersudut tegak yang digabungkan. Segitiga yang pertama yang kecil ini ialah PQT dan segitiga bersudut tegak yang besar ini dipanggil segitiga RQS. Okey, kita lihat dulu segitiga yang pertama iaitu segitiga bersudut tegak PQT. Okey, kita ingin mencari hipotenus, sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Okey, langkahnya pertama, sisi bertentangan dengan 90 darjah adalah garis PT. Okey, seterusnya kita ingin mencari sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan berdasarkan kedudukan sudut tirus yang diberi. Bagi gambar rajang segitiga bersudut tegak PQT, sudut yang hendak dicari adalah sudut TPQ. Kita tandakan dulu. Okey, iaitu jatuh kepada sudut P. Okey, di manakah sisi bertentangan dengan sudut P? Iaitu garis TQ.
dan sisi bersebelahan dengan sudut tirus P iaitu PQ. Okey, kemudian kita lihat pula segitiga seterusnya iaitu segitiga bersudut tegak RQS. Maka hipotenusnya adalah RS. Dan sudut yang diberi di sini adalah sudut QRS. Kita tandakan di manakah sudut QRS. Ya, di situ. Maka sisi bertentangannya adalah garis SQ. Dan sisi bersebelahan pula adalah QR. Okey, murid bolehlah membuat latihan pengukuhan dengan merujuk buku teks muka surat 109 iaitu uji minda 5.1A. Okey, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, murid bolehlah menandakan emoji yang terdapat dalam buku teks muka surat 126. Akhir kata, cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar yang sedang menonton video ini. Sekian, terima kasih.